FAM memutuskan Felda United dan UKM FC gagal dalam proses penswastaan klub bola sepak FC bersyarikat. Keputusan itu sekaligus menyebabkan Felda United dan UKM FC secara automatik tidak layak untuk menyertai Liga Anjuran Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi musim 2021 sama ada Liga Super atau Liga Perdana. Tempoh talian hayat sudah diberikan namun akhirnya FAM terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menolak permohonan penswastaan klub bola sepak FC bersyarikat Felda United dan UKM FC. Dalam satu kenyataan dikeluarkan FAM tengah hari tadi, keputusan dibuat selepas penelitian terhadap dua pasukan itu yang mendapati kedudukan keuangan pelabur baru untuk menampung kos pengendalian bagi saingan musim depan didapati tidak cukup kukuh. Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam menjelaskan pihaknya membuat keputusan itu bagi mengelak permasalahan berkaitan gaji pemain dan pegawai yang mungkin berlaku lagi pada musim 2021 sekiranya pasukan tidak mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh untuk bertahan sepanjang musim. Jelasnya FAM mengambil proses ini dengan serius bagi memberi peluang kepada kedua-dua pasukan terbabit bagi mendapatkan pelabur yang baru dalam memastikan kebajikan pemain dan pegawai pasukan dapat dijamin. Dalam pada itu, Felda United yang didaftarkan di bawah The Fighters Sdn Bhd belum mahu mengibarkan bendera putih untuk terus berjuang bagi beraksi di Liga Malaysia musim depan. Menurut pengarah urusannya Afizal Abu Othman, selepas menerima keputusan itu jam 12.30 hari tadi, pihaknya sudah menghantar surat rayuan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Mungkin apa yang kita hantar tu mungkin belum cukup meyakinkan FAM. Jadi kita akan hantar lagi dokumen-dokumen yang lebih kukuh dan kita juga merayu supaya kita diberi lagi lebih masa agar kita dapat menyediakan semua dokumen-dokumen itu dengan lebih baiklah. Selain pergerakan terbatas susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, usaha mendapatkan penajaan lebih sukar sekaligus meminta tempoh lanjutan selama 14 hari bekerja daripada FAM bagi menyediakan dokumentasi keuangan yang diperlukan. Mungkin kita berlainan sikit daripada negeri yang mana FA kepada FC ini masih lagi mungkin di bawah negeri. Jadi mungkin mereka lebih mudah, jadi sumber keuangan tu memang dah confirm ada. Macam kita ni kita terpaksa mencari lagi pelabur-pelabur baru. Hafizal yang juga bekas Setiausaha Agung Felda United adalah antara 16 kaki tangan pasukan itu yang diberhentikan perkhidmatan oleh pengurusan baru pada September lalu. Tempoh singkat notis perberhentian nyata menjejaskan usaha Afizal untuk memperkasakan struktur keuangan The Fighters Sdn Bhd. Untuk rekod, Felda United berjaya mendapatkan lesen kebangsaan dan lesen AFC untuk beraksi di Liga Malaysia pada musim depan. Sekalipun penularan wabak COVID-19 masih belum reda di seluruh dunia, Jepun masih komited dalam menjayakan Tamasya Sukan Olimpik dan Paralimpik 2020 tahun depan. Dalam satu sesi webinar yang diadakan bersama Ketua Kontingen Paralimpik yang membabitkan 165 buah negara termasuk Malaysia, penganjur Tokyo 2020 mengesahkan satu jawatankuasa khas sudah ditubuhkan bagi menangani isu berkaitan COVID-19. Menurut Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM yang juga Ketua Kontingen Negara Datuk Seri Megati Syahriman Zaharuddin, tuan rumah Jepun memberi jaminan segala persiapan Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik 2020 sedang giat dilakukan termasuk menyediakan prosedur operasi standard SOP bagi negara-negara bertanding. Setiap negara mempunyai SOP tersendiri dan juga pihak IPC telah menyediakan satu SOP yang mereka akan mengemaskini dan memaklumkan kepada semua negara untuk mengikut, dan insya-Allah dengan cara ini pihak negara-negara yang akan ke Jepun dapat mengikut dan juga memastikan wabak ini tidak akan dibawa semasa di Tokyo 2021. Sebagai rekod, Sukan Paralimpik Tokyo dijadual bermula pada 25 Ogos hingga 5 September tahun depan. Sebanyak 22 sukan dipertandingkan dan tamasya itu menawarkan 539 pingat emas di 21 venue sekitar Tokyo. Setakat ini, 9 atlet kebangsaan sudah melayakkan diri ke Sukan Paralimpik Tokyo, iaitu 4 atlet dari sukan olahraga, 2 atlet memanah, 2 atlet renang dan seorang atlet bocah. MPM menjangkakan beberapa lagi atlet akan melayakkan diri ke tamasya itu, antaranya dari skuad badminton, powerlifting dan berbasikal. MPM juga menyeru kepada semua atlet para agar meningkatkan intensiti latihan.
selepas Jawatan Kuasa Paralimpik Antarabangsa IPC mengesahkan tempoh kelayakan ke Temasya Tokyo 2020 akan bersambung semula dari Januari hingga Mei 2021. Pada edisi 2016 di Rio de Janeiro, Malaysia menghantar seramai 21 atlet bagi mewakili kontijen negara dan berjaya membawa pulang 3 pingat emas dan 1 gangsa. Selepas melakukan penilaian selama sebulan dalam kem latihan, Ketua Jurulatih Arul Selvaraj nampaknya masih menaruh keyakinan terhadap sebilangan besar pemainnya. Daripada 38 pemain yang dipanggil sebelum ini, Arul mengekalkan 30 pemain termasuk 4 muka baru. Biarpun pada awalnya Arul akan menyenaraikan 25 pemain pada sesi latihan selepas ini, Ketua Jurulatih itu tetap mempunyai alasan tersendiri mengenai senarai 30 pemain yang menjadi pilihannya kali ini. Antara alasan Arul adalah kebanyakan pemainnya berjaya memberikan sepenuh komitmen di dalam dan luar padang, termasuk 4 muka baru, antaranya penjaga gol Muhammad Syafiq Syahrum, pemain pertahanan Zulfidaus Mizun, pemain tengah Pawan Dip Singh Gudip Singh dan penyerang Nur Rahul Risikesa Muhammad Munita Chana. I'm very happy with the selection that have been made, and dan juga dari segi posisi, dan I'm looking forward to work with the newer players yang and just join us in the team. Itu 4 orang muka baru tu, dan of course yang muka-muka lama yang kembali beraksi. Setakat ni kesemua yang dipilih menunjukkan satu disiplin yang tinggi dan juga motivasi yang tinggi untuk beraksi untuk pasukan kebangsaan. So I'm very happy for that. Pada masa sama, Arul mengakui beberapa pemain yang mengalami kecederaan tetap menjadi taruhannya. Antaranya Syahril Sabah, Tengku Ahmad Tajuddin, Tengku Abdul Jalil, Hafiz Zainul, Amirul Aidil Muhammad Arsyad dan Haziq Samsul yang mampu pulih selewat-lewatnya 2 minggu lagi. Mengulas lanjut ketiadaan pemain tengah Fitri Syahri, Arul menjelaskan pemain itu sememangnya tiada dalam perancangannya ketika ini. Bagaimanapun, Fitri masih berpeluang menyertai sesi latihan skuad kebangsaan jika kembali pada prestasi terbaik. Skuad hoki lelaki kebangsaan akan kembali menyambung sesi latihan pada 9 November ini sebagai persediaan awal menghadapi kejohanan trofi juara-juara Asia yang dijadual berlangsung pada 11 hingga 19 Mac 2021 di Dhaka, Bangladesh. Dan laporan tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Saya Sabri Abdul Malik teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam sukan.